A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada juru acara majlis kita pada malam ini, Saudara Hafiz Baroni, Naib Ketua Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang, yang dihormati Ayahanda Tuan Haji Omar bin Hassan, yang di-Ketua PAS kawasan Permata Ampau, yang berhormat Tuan Haji Amir Hamzah selaku yang di-Ketua PAS kawasan Permata Ampau, yang juga merupakan adun bagi kawasan Permata Pasir, khususnya para pimpinan kawasan, muslimin muslimat, khususnya anak-anak muda yang berada dalam internet. Kalau Syahidan dia kata tap screen guys, kan? Anak-anak muda tap screen, dia suruh tap screen. Jadi alhamdulillah malam ni Allah Taala bagi kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam satu program memperingati satu peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Ramadan 1400 tahun yang lalu, iaitu peristiwa Badar Al-Kubra. Yang mana saya rasa peristiwa ini telah disebut oleh para guru-guru kita setiap tahun, cerita tentang Perang Badar ini, jadi saya tak perlu bincang panjang. Cuma saya tertarik dengan satu isu yang disebut tadi oleh saudara juru acara majlis. Saya sebenarnya nak sebut poin tu, tapi tengok-tengok dia sebut dulu, jadi habislah modal tu. Kita nak sebut berkaitan dengan antara penyebab besar berlakunya peperangan Badar adalah maklumat yang salah yang diberikan oleh seorang manusia yang bernama Dhamdham bin Amru Al-Ghifari yang disebutkan tadi. Dia balik ke Mekah daripada bertemu dengan Abu Sufyan, dia balik ke Mekah, dia bagi maklumat yang sangat bercanggah. Dia mencetuskan semangat untuk berperang, dia bawa berita, dia bawa cerita, dia buat wayang. Akhirnya Abu Jahal dan 1000 orang Mekah keluar bertemu dengan Nabi SAW, jadilah Perang Badar tu. Dia seorang balik kerak hidung unta, balik duk buat koyak baju, balik duk buat huru-hara sikit, cerita kata teruk kena tentera Islam. Dia buat wayang. Akhirnya fitnah yang dia buat mencetuskan Perang Badar. Dan kita kena sedar, itulah strategi orang-orang yang nak memusnahkan Islam. Selalu itulah. Saya rasa tak pelik. Sebab tu kalau kita tengok, baru ni pun kalau kita boleh tengok lah. Dulu ada orang tu dia keluar kenyataan yang pelik-pelik. Dia keluarkan kenyataan pelik-pelik. Lepas tu keluar pula berita, rumah dia diserang. Baru ni pun ada kedai mana tahu, wallahu alam. Dia buat isu, orang pekak marah, keluar pula berita, kedainya diserang. Tak pelik benda tu berlaku. Wallahu alam, kita sekadar bertanya. Tapi itulah taktik yang dipakai oleh orang-orang kafir 1400 tahun dulu. Wallahu alam, jadi kita patut ambil perhatian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, malam ni ceramah lesen dekat pukul 12 Jadi kita ada 15 minit lagi. No? Cuma malam ni saya nak kongsi tentang dua perkara sahaja, apa yang berlaku dalam parlimen yang bersidang baru-baru ni. Parlimen baru-baru ni untuk sesi kali inilah adalah mesyuarat kali yang pertama, penggal yang ketiga. Mesyuarat kali pertama untuk tahun 2024, penggal ketiga. Penggal tu maksudnya tahun ketiga. Tahun 2022 dikira setahun. Tahun 2023 tu lepas dikira tahun yang kedua. Tahun 2024 ni dikira tahun yang ketiga. Jadi disebut mesyuarat pertama, penggal ketiga. Dan baru ni persidangan hampir 5 minggu. Campur semua kalau kira hari 19 hari lah, tapi dia 5 minggu. Baru habis hari Rabu baru ni. Dan banyaklah perkara-perkara yang berlaku dalam sidang tersebut. Hari pertama hari tu kami bakal keluar ramai-ramai disebabkan tak ikut prosedur. Hari pertama tu keluar dah. Selepas Agung berucap, isu tu bakal keluar dah. Ada satu isu yang pertama. Tapi yang saya nak kongsikan ada dua perkara saja malam ni. Nanti ada masa kita bincang isu lain. Yang pertama kita nak bincang sikit tentang isu kewarganegaraan yang menjadi panas pada minggu yang terakhir. Saya rasa isu ini boleh dibincangkan sekarang. Yang mana saya merasakan kerajaan hari ini adalah kerajaan yang gagal sebenarnya. Kerajaan yang tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan ataupun yang telah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja minta, ni saya terjemah secara mudah, baru ni kecoh isu pindaan undang-undang tentang isu warga negara. Ni saya cerita terus terang ni, bagi faham. Kita semua kena faham isu ni.
Isu warga negara ni besar. Dan warga negara, isu warga negara dalam Malaysia ini, macam mana pun dia mesti dapat kelulusan Majlis Raja-Raja. Bak warga negara ni dia agak lain sikit. Majlis Raja-Raja kena bagi persetujuan, kena bagi perkenan, baru boleh. Isu dia mudah macam ni. Isu warga negara dalam negara kita ni, sekarang ni, dia agak longgar. Longgar. Memang longgar sikit isu warga negara ni. Banyak perkara lah yang menyebabkan kau ni dapat warga negara, kau ni tak dapat, adalah isu umur dan sebagainya. Jadi, kerajaan nak, kalau boleh, nak perketatkan undang-undang bak warga negara ni. Nak bagi ketat sikit. Dan nak perketat warga negara ni juga diperkenan oleh Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja setuju. Kalau boleh, perketat sikit undang-undang ni. Jadi kerajaan ambil tanggungjawab, antaranya Menteri Dalam Negeri lah. Dia ambil tanggungjawab buat kajian. Nak kok mana nak pindah, kok mana nak ubah, kok mana nak buang, kok mana nak tambah dan sebagainya, dia buat kajian. Akhirnya dapat secara ringkas lah. Ada 8 undang-undang yang perlu diubah. Bak warga negara ni, 8 perkara kena ubah. Okey. Bila dah dapat selesai tu, Menteri bentang kepada ahli parlimen selepas perkenan Majlis Raja-Raja, bentang pada ahli parlimen. Rupanya bila bentang, dia bentang ke ahli parlimen kerajaan, dia bentang kepada, rupanya di kalangan ahli parlimen kerajaan ada yang tak setuju dengan undang-undang tu. Saya tak sebutlah siapa, tapi saya rasa yang hadir dengan ni boleh faham kot. Ada pihak yang tak setuju. Tak setuju ubah undang-undang warga negara. Akhirnya menteri panggil pembangkang. Kami turun, ramai-ramai. Geng-geng pembangkang turun. Dengar penjelasan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin. Kita dengar. Kita dengar satu. Ada sesi soal jawab. Sampai 2-3 jam. Itu. Tak silap saya sampai dekat pukul 3. Sebab dibentang, kita dengar. Lepas tu kita tanya. Menteri jawab. Setiausaha kementerian pun jawab. Akhirnya saya rasa kesimpulan yang boleh dapat waktu tersebut, kita sebagai pembangkang setuju undang-undang ni diubah. Setuju kalau kerajaan ubah ataupun pindah 8 undang-undang ni. Memang setuju, cantik lah. Rupa-rupanya bila mai hari Isnin baru ni, Isnin minggu ni lah. Rupanya sebut mula-mula 8, kita setuju dah. Draft tu pun ada. Tu yang Datuk Setiausaha Agung sebut dalam kenyataan media ni. Kita dapat draft tu. Kita dapat pembentangan tu, kita dapat dokumen. Kita tengok dokumen tu, ada 8. Cantik lah. Tapi rupanya bila bentang hari Isnin yang lalu, kerajaan hanya bawa 7 sahaja. 1 dia tak bawa. Sedangkan 1 ni besar ni. 1 dia tak bawa. Sebab apa tak bawa? Wallahualam, kami menjangkakan ada di kalangan ahli parlimen kerajaan tak setuju dengan hak 1 tu. Bila tak setuju, dia ikut cakap. Isu apa Ustaz? Saya sebut macam ni lah, nak bagi mudah faham ni. Isu undang-undang ni dia nak kena cerita bahasa kampung ni agak sukar. Tapi cara mudah dia macam ni. Isu yang satu yang gugur tu, isu berkaitan dengan anak terdampar. Anak terdampar ni anak yang jumpa tu. Jumpa kat sekolah, kat masjid, kat surau, tepi jalan, kat sampah apa. Dia panggil anak terdampar. Bukan terdampar tu duduk tepi pantai dah. Anak yang dijumpai. Kalau ikut undang-undang lah ni sekarang ni. Ikut undang-undang sekarang, anak tu automatik jadi warga negara. Anak automatik jadi warga negara. Jumpa apa orang ambil, report kat polis, kemudian bawa pergi hospital, cek apa semua, JKM ambil, daftar, automatik jadi warga negara. Undang-undang lah ni, macam tu. Bila buat undang-undang ni Ustaz? 1963, lama lah. Sebab tu anak-anak yang dijumpai ni semua jadi warga negara. Boleh faham tau? Okey ke undang-undang macam ni Ustaz? Okey ke? Tahun 1963, tahun 1970, tahun 1980, undang-undang ni dipakai. Dan masa tu tak susah hati sangat. Sebab apa? Betul, kita tak setuju. Orang buang anak ni kita tak setuju. Tapi paling tidak, betul 70-an, 80-an, negara kita ni ada Melayu, Cina, India. Jadi kalau rasa anak yang dibuang ni boleh jadi ni anak orang Melayu ataupun ni mungkin anak orang Cina ni ataupun ni anak orang India yang dibuang tu. Jadi tak ada masalah sangat. Maknanya undang-undang tu dipakai okeylah. Tapi sekarang ni tahun 2024 kita ada lebih kurang 3.5 juta warga asing.
Jadi warga asing ni, kalau dia rasa ustaz, dia mari duduk di Malaysia, dia tak boleh dapat warga negara. Tapi kalau dia nak bagi anak dia jadi warga negara, agak-agak dia buat apa? Cara mudah. Nampak? Tinggal anak dia mana-mana. Nanti orang jumpa ambil buat pergi JKM, buat pergi apa, jadi warga negara. Jadi nak sekat isu tu. Tambah pula, sahabat-sahabat kita di Sabah. Cuba bayang kalau ada pihak-pihak mana bawa colek anak-anak kecil apa semua ramai-ramai, bawa main ke Sabah. Taklah merata. Bila ambil, JKM ambil, jumpa dan sebagainya, daftar jadi warga negara. Tak usah, susah apa. Jadi ruang untuk orang-orang hak tak sepatutnya ni, jadikan ahli keluarga dia warga negara ni cukup senang. Jadi kerajaan nak ubah benda tu, kami setuju. Masa kerajaan Habang Atan nak ubah undang-undang macam ni, kami setuju. Perketat sikit undang-undang tu, setuju. Tiba-tiba hari Senin lepas, dia tak bentang hak tu. Atas adalah tekanan pihak-pihak tertentu, dia buang undang-undang tu. Jadi bila buang, kita Habang Atan kita tak setuju. Satu, boleh faham cerita tu. Kemudian pula hari Rabu baru ni, setiap hari ada perbahasan. Perbahasan semua ahli parlimen bercakap 5 minit 5 minit dia bercakap. Perbahasan undang-undang, macam-macam undang-undang, 5 minit. Bukan nak boleh cakap banyak. Yang kedua, setiap hari perbahasan, boleh dikatakan hampir tak semua, tapi hampir majoriti hari, semua tak ada rehat. Kira pukul 1 tu jalan, bahas juga. Yang mana nak keluar sembahyang, keluarlah. Yang mana nak duduk dalam dewan, duduk. Yang mana kena bercakap. Walaupun waktu tu waktu rehat. Waktu rehat tak ada waktu rehat, bahasa mudah dia. Tak apalah hari-hari lain, tapi bila mai hari last sekali, undang-undang warga negara ni penting sebenarnya. Tapi tiba-tiba hari terakhir diumumkan setiap ahli parlimen hari terakhir ni berucap seorang 10 minit. Kita dah mula pelik dah. Pasal 10 minit nu nak bahas undang-undang warga negara besar tu. Tu isu besar tu. Ni undang-undang hak duk bercakap ni kecil-kecil je. Warga negara punya isu besar ni. Tapi tiba-tiba ahli parlimen semua cakap 10 minit. Lepas tu yang syok pula. Pukul 1 tak ada usul apa. Maksud dia pukul 12 tak ada usul apa. Tak ada orang bagi cadangan apa-apa. Jadi pukul 1 rehat sampai 2:30. Rupanya bila rehat, hak cakap awal tadi 10 minit, tak habis, rehat dulu. Sampai 2:30, sambung pula. Bila sambung hak undang-undang hak sebelum tu lagi. Hak bab warga negara ni tak bincang ni. Cakap, sampai pukul 5:30. Baru menteri bangkit bentang isu warga negara. Takkan nak bentang isu warga negara yang besar ni 15 minit je. Itu yang kami nampak, rupanya kerajaan ni tak serius pun nak bincang isu warga negara ni. Mereka bukan nak serius sungguh pun. Nak bagi nampak ya kata seolah-olah kerajaan ni ambil peduli isu warga negara. Padahal tak serius pun. Kalau betul serius nak bincang isu warga negara, patutnya sambung ya. Lagi tak habis warga negara ni, jangan balik. Lagi tak habis bincang isu warga negara, ahli-ahli parlimen tak boleh balik. Boleh buat? Boleh. Berapa tahun lepas, ahli parlimen sesi ke-13, kan mereka bincang sampai pukul 5 pagi. 5 pagi, bukan 5 petang, 5 pagi. Tapi banyak kerajaan tak serius pun isu warga negara. Adalah sebab tekanan-tekanan tertentu. Jadi saya rasa apa yang kita boleh harapkan daripada kerajaan hari ini, terutamanya berkaitan dengan isu warga negara. Kadang ada agak pihak dia tak tahu cerita. Kadang ada, saya tak sebutlah walanon, tapi ada kadang menyokong kerajaan. Dia orang tak tahu cerita apa yang sedang berlaku, jadi dia bising. Sedangkan cerita yang sebenar ada. Saya terlibat, saya masuk sekali jumpa. Waktu pembentangan ada, waktu bincang dengan Menteri Dalam Negeri pun ada. Jadi kita dengar isu-isu yang berlaku tu, apa sebab dia, apa pertimbangan dia, kenapa macam ni. Jadi kita rasa, kenapa kerajaan tak serius tentang isu ni? Patutnya kerajaan kena serius, ni isu warga negara. Ni bukan isu rakyat lah. Ni bukan isu rakyat hari ni. Ni isu rakyat akan datang. Tapi tak ambil kisah.
Tak lah. Itu tak cerita lagi. Harga barang hari ni saya rasa semua rasa tekanan. Tapi dalam parlimen, kalau kita dengar ucapan ahli parlimen kerajaan, bukan semualah, tapi sebahagian kita dengar, oh kerajaan bagus, kerajaan bagus. Bagus apa? Rakyat di bawah tertekan ni. Dulu mereka kata COVID, Ustaz. Waktu COVID, paling mudah. Waktu COVID sekalipun, paling tidak, kita ada duit untuk belanja. Dia panggil kuasa beli. Kita ada kuasa beli, ada duit, boleh belanja. Boleh beli. Tapi sekarang ni, tak ada. Cukai diumum naik kepada 6, kepada 8%. Naik cukai 2% tu pun. Itu pun last minute hari tu masa bentang. Buat keputusan pun last minute. Tak masuk dalam bajet. Kemudian hantar asing pula. Sedangkan cukai naik daripada 6 kepada 8 ni pun kerajaan tak dapat banyak mana pun hasil. Tak dapat banyak mana pun. Dalam berapa bilion sahaja. Tapi rakyat rasa tekanan pada hari ni. Tak tahu, saya pun tak kerti lah. Tak kerti nak ulas lah. Tapi nampak seolah-olah kerajaan macam tak ambil kisah sangat pun. Alasan mudah. Kereta banyak atas jalan raya, tu tanda rakyat ada duit. Walau otak dah. Tak bagi alasan, kereta banyak atas jalan raya, kereta banyak atas jalan raya, tu tanda rakyat ada duit lah. Rakyat ada duit apa? Rakyat duk keluar cari duit lah tu. Alasan tak kena sangat. Ni mari isu padu. Wallahualam lah. Saya secara peribadi, bila kerajaan Sarawak kempen tak usah daftar. Kerajaan Sabah pun tak benarkan pendaftaran. Saya rasa tak tahu lah. Sebab tak clear. Dan hari ni pula rakyat tak daftar isu padu tu. Antara satu sebab besar, mereka tak percaya dengan Menteri Ekonomi yang menguruskan padu tu. Sebab apa? Menteri Ekonomi pun dulu macam-macam kak. Tu kami cadang, kalau boleh tukarlah. Pendaftaran padu ni tukar bawah Menteri Digital pun tak apa. Menteri Digital ni yang berhormat Gobing Sindio. Kementerian baru. Biar dia uruskan padu, okey. Orang tak percaya dekat Raja Formula. Orang tak percaya. Orang tak yakin. Bila tanya jawapan macam-macam pusing merata. Bukan takat ahli parlimen pembangkang tak yakin. Ahli parlimen kerajaan tak yakin kok. Sama-sama kerajaan pun tak yakin. Dengan dedahkan habis maklumat kita, berisiko. Saya sebut contoh mudah macam ni lah. Dia minta habis maklumat-maklumat pinjaman kita ni. Pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman ni. Cuba bayang kalau maklumat tu bocor dekat skamer. Dia kan susah, dia call . Dia kata, Cik Farhan . Ya, Cik Farhan ada buat pinjaman perumahan dengan bank rakyat. Sekian-sekian. Nombor akaun dia sekian-sekian. Jumlah dia sekian-sekian. Takkan nak kata tak. Jawab ya. Cik Farhan ada baki tertunggak lagi ada 20,000. Kalau Farhan cerdik, dia call biar rakyat lu tanya, adakah tertunggak lagi ni? Adakah baki tertunggak saya bayar setiap bulan cantik? Itu kalau yang alert. Kalau yang tak alert, dengar-dengar panggilan, oh kalau tuan tak bayar dalam masa 2 hari, akan dibawa ke mahkamah ni. Lagi banyak habis maklumat kita. Dah bagi maklumat habis. Kacau ni. Allahu'alam. Kita tengoklah apa nak jadi pada kerajaan ni. Tapi saya rasa kerajaan ni bahasa mudah macam ni tak lama. Tak lama. InsyaAllah pakai doa. Ni bukan kita yang bergerak, bukan kita tau. Tapi nampak di kalangan mereka sendirilah sedang kita nak kata bercakaran tu tidaklah, tapi di kalangan mereka sendiri tidak sehaluan. Pasal tak lama dia akan gugur sendiri. Kalau kita kait bagi jatuh, susah. Tapi kalau dia luruh sendiri tu cantik dia luruh tu relai di bawah tak naik dah. Kan? Kalau kita kait tak kena masa, dia boleh jadi benih di bawah. Tapi kalau kata dia luruh dalam keadaan lembek, dia tak naik dah. Cuma nak tunggu dia luruh tu lah kena sabar. Kan? Ada orang kita duknya bila nak jatuh.
InsyaAllah Fir'aun pun jatuh. Yalah, maksudnya kerajaan Fir'aun yang kuat atas muka bumi ni pun jatuh. Tidak ada satu pun kerajaan yang kekal. Satu masa nanti dia pasti akan jatuh bila diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan usah hatilah. Jadi itu sebab sedikit lah perkara yang berkait dengan apa yang berlaku dalam parlimen. Kalau ada siapa nak main sembang lagi isu-isu parlimen, mainlah office. Boleh kita sembang, tidak ada masalah. No? Dan kepada anak-anak muda yang berada sekitar Matampau, kalau rasa nak hadir ke pusat khidmat, silakan hadir. Boleh, tidak ada masalah. Mainlah nak main apa yang ada kawasan ni. InsyaAllah. Pintu pusat khidmat kita terbuka. Bagi yang mahu mendekati pusat khidmat, insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.